Dengar, teruskan. Okey. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita akan start pembelajaran kita pada hari ini dengan dah dengar. Okey. Sekarang kamu tengok gambar ni. Soalan dia, apakah simbol-simbol yang terdapat di dalam gambar ini? Okey, ni gambar yang pertama, ni gambar yang kedua, ni gambar yang ketiga, ni gambar yang keempat. Okey, gambar pertama melibatkan simbol apa? Lebih kecil. Okey, lebih kecil. Gambar yang simbol yang kedua? Lebih besar. Okey, lebih besar. Oh, ada yang nak masuk. Sekejap. Okey, okey. Kamu dah kenal kan simbol-simbol tadi? Kan? Okay, semua dah kenal simbol ni. Seterusnya. Okay. Gambar ni kamu semua dah jawab tadi. Jadi, kita baca hari ni. 61 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, untuk standard pembelajaran pada hari ini ialah membuat dan menentusakan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi satu ketaksamaan linear. Yang kedua, menentukan dan melorek rantau yang memuaskan untuk ketaksamaan linear. Okay, objektif kita pada hari ini adalah murid dapat menentukan dan menyelesaikan titik rantau bagi satu ketaksamaan linear, dapat melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Okey. Apakah konjektor? Siapa tahu maksud konjektor? Okay, kamu boleh tengok muka surat 158. Okey, konjektor ialah sejenis kenyataan matematik yang disyaki benar tetapi belum dibuktikan sama ada benar atau tidak. Okey, ada persamaan kenyataan apa-apa yang dia rasa tu betul tapi dia tak ada bukti. Jadi tugas kita kena buktikanlah yang kenyataan tu betul. Macam tu lah. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, terdapat jenis-jenis rantau yang terhasil apabila satu garis lurus dilukis. Kita tengok kat sini. Okey, rantau atas kalau garisan dia Y sama dengan MX tambah C, dia akan condong macam ni. Garisan dia akan ke sini. Lepas tu rantau, kita kena pasti mana rantau atas, mana rantau bawah. Kalau rantau atas dia okey, faham kat sini. Saya terang tadi kalau untuk persamaan Y sama dengan MX tambah C, kita kena pasti garisan dia dekat mana. Lepas tu tengok mana rantau atas dan rantau bawah. Rantau atas dia untuk yang lebih besar, manakala rantau bawah ni untuk yang lebih kecil. Untuk simbol yang lebih kecil. Nanti ini untuk ni secara umum lah. Sekejap lagi tengok contoh baru kamu nampak sikit kot kat mana kita nak buat ni. Okay, dia pun sama. Y sama dengan negatif MX tambah C. Okay, ni untuk kecilan yang negatif. Di mana rantau atas dia dekat belah sini untuk yang lebih besar. Rantau bawah dia untuk yang lebih kecil, berada di bawah. Sama juga macam nilai Y sama dengan H. Untuk yang lebih besar, rantau bawah untuk yang lebih kecil. Y, mana garisan dia potong kat Y tu. Okay, untuk yang keempat ni, nilai X sama dengan K. Kita tengok kat mana garisan tu yang potong pada paksi X. Contoh kat sini, okay, X sama dengan negatif 1. Okay, jadi rantau kiri ni, dia untuk nilai yang lebih kecil. Rantau kanan ni untuk nilai yang lebih besar. Lepas kita tengok satu contoh, dari muka surat 159. Soalan dia, lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Semua jelas dengan soal saya? Jelas. Okey. Negatif 2X tambah 6 untuk negatif 1 lebih kecil atau sama dengan X dan lebih kecil atau sama dengan 5. Maksudnya nilai X negatif 1 sehingga 5 sahaja had dia. Soalan dia, plotkan titik 1, negatif 2, 4, negatif 2, 0, 1, 1, 4,
43 dan 26. Tentukan sama ada titik-titik yang diplot memenuhi Y sama dengan negatif 2X tambah 6, Y lebih besar pada negatif 2X tambah 6 atau Y lebih kecil pada negatif 2X tambah 6. Okey, bila soalan macam ni, apa yang kita kena buat, kita keluarkan dulu samaan yang dia bagi ni. Samaan linear ni. Jadi kita tulis Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Ingat dia kan? Lepas tu kita letak sini adalah X, sini adalah Y. Okay, X, kita ambil nilai pertama X adalah negatif 1. Jadi kita datang nilai X, kita gantikan dalam persamaan ni untuk dapat nilai Y. Y sama dengan negatif 2 kurungan negatif 1 tambah 6. Ini untuk kita dapatkan koordinat. Kita kira dapat negatif 2 dan negatif 1. Kamu boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat kat sini 8. Jadi nilai Y kat sini adalah 8. Lepas tu nilai pula dia bagi maksimum dah 5. Jadi kita ambil 5. Sama juga kita ganti ke dalam persamaan Y ni. 2 kurungan 5. Kita gantikan nilai tu adalah 5 tambah 6. Jadi dapat negatif 2 tambah 5 negatif 10, 4. Jadi titik Y kat sini adalah negatif 4. Okay, bila kita dah dapat ni koordinat X, Y negatif 18 dan koordinat yang kedua ialah 5 negatif 4. Kita kena plotkan dekat atas kertas graf. Lepas ni negatif 18. So kita tanda dekat sini negatif 18. Kamu dengar suara ya? Tengok. Okay, lepas saya plot negatif 18, saya akan plot pula titik koordinat yang kedua iaitu negatif 5 negatif 4. Okay, lepas dah plot lagi satu, untuk kamu buat garis lurus ni, maksimum yang kamu perlukan titik adalah 2 koordinat sahaja. Kalau kamu nak kira lebih pun tak apalah, tapi sama aja. Kalau dapat 2 pun untuk kita dapat untuk permulaan dah dengan akhir bagi garis lurus tu. 2 koordinat sudah memadai lah. Lepas tu saya buat satu garis lurus. Okay, lepas kita buat garis lurus, kita kena pastilah kita plotkanlah titik-titik yang diberi ni. Contoh, okay, 1 negatif 2 berada di sini. Kalau 4 negatif 2 berada di atas garisan. Kalau koordinat bagi 0, 1 berada di, okay, seterusnya kita akan plot dia. Iaitu 1, 4. Lepas kita plot lagi 4, 3. Dan titik yang dia negatif X, negatif 2X tambah 6. Kita nak pasti mana rantau atas, mana rantau bawah. Okay, kat sini mana rantau atas, mana rantau bawah. Tengok persamaan dia negatif, dia sama dengan negatif MX tambah C. Kita tengok dalam nota yang kita tadi awal tadi, kawasan sini adalah rantau atas. Okay, sini adalah rantau bawah. Rantau bawah kita wakili sebagai yang lebih kecil, rantau atas kita wakili sebagai yang lebih besar. Jadi, apa yang kita kena buat? Tentukan sama ada titik-titik yang diplot memenuhi Y sama dengan negatif 2X tambah 6, Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6 atau Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 6. Okay, jadi kita tengok titik-titik yang berada di atas garisan. Maksudnya bila dia berada di atas garisan, dia memenuhi dia memuaskan bagi persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okay. Sebab dia berada di atas garisan, dia akan sama dengan. Lepas tu kita tengok pula situasi yang Y yang memuaskan persamaan bagi Y lebih besar pada negatif 2X tambah 6. Kita tengok kawasan rantau atas sebab dia lebih besar. Tengok rantau atas, titik yang berada di rantau atas adalah 2, 6 dan 4, 3.
Okey, seterusnya bagi koordinat 01 dan 1 negatif 2 ni, dia berada di kawasan rantau bawah. Dia lebih kecil. Jadi, tulis titik-titik 01 dan 1 negatif 2 memuaskan persamaan Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 6. Okey, ada apa soalan? Faham tak? Boleh? Faham. Faham. Okey, saya teruskan. Okey, seterusnya kita tengok contoh 4. Okey, tadi kita lukis graf. Sekarang ni dia tak bagi kita lukis graf. Contoh dia, soalan diberi persamaan linear Y negatif 3X tambah 6. Tanpa melukis graf garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan. Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6 atau Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 6. Okey. Apa yang kita kena buat? Kalau tengok contoh ni, kita bagi table. Kenapa kita guna table? Sebab kita nak banding bezakan nanti. Contoh kat sini, kita keluarkan dulu persamaan dia iaitu Y. Ni kita jadah sebenarnya kita untuk nilai Y dan sini untuk nilai X. Kita tulis persamaan dulu, negatif 3X tambah 6. Lepas tu kita tengok koordinat dia bagi, 2, 5. Maksudnya nilai Y adalah 5, nilai X adalah 2. Jadi kita tulis kat sini Y sama dengan 5. Lepas tu 2 ni kita akan gantikan dalam nilai ni untuk kita dapat berapa jumlah dia. Tengok negatif 3, X tu 2 tambah 6. Okey, dapat berapa? Kosong. Kosong. Okey. Lepas tu kita tengok. Kita nak tentukan ni dia berada di persamaan yang mana? Sama ada sama dengan ataupun lebih besar ataupun lebih kecil. Ni kita tengok. Kita ambil Y. Okay, Y sama dengan 5. Kita dapat 5 kan? 5 dengan kosong mana lagi besar? 5. Okay, 5 kan? Jadi, kita letak simbol dia. Y lebih besar daripada kosong. Nampak ni? Contoh ni Y 5. Negatif 3X tambah 6 kita dapat kosong. Jadi dia besar. Jadi, bila dia lebih besar, kita boleh buat kesimpulan. Titik 25. Allah, saya tak ada tutup padang garisan ni. Titik 25 memuaskan. Persamaan yang dia memuaskan adalah Y lebih besar pada negatif 3X tambah 6. Okay, boleh faham kat sini? Boleh? Boleh. Boleh. Kita pergi contoh yang B pula. Boleh. Pasal B. Okay, thank you. Sama juga. Apa yang kita kena buat dulu, kita pisahkan dulu Y dengan X. Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Jadi kita tengok nilai Y dia bagi 2. Nilai X 1. Jadi kita gantikan 1 dalam nilai X. Negatif 3 kurungan 1 tambah 6. Dapat berapa X? 3. Okay, 3. Kita tengok 2 dengan 3 mana lagi besar? 3. 3. Jadi kita nak tentukan 2 dia lebih kecil daripada 3. Kalau lebih kecil tengok dia memasukkan yang mana? Dia berada di persamaan, dia memasukkan persamaan yang ni. Jadi tulis titik 1, 2 memuaskan Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 6. Nampak tak beza soalan ni macam mana? Seleksi lebih besar dan pun lebih kecil.
Okay, sama juga yang sini. Okay, terusnya. Okay, sesuai terusnya kita tengok. Benda tu ada rantau yang kamu dah tahu. Untuk rantau atas, dia lebih besar. Di mana persamaan dia YMX. Lebih besar daripada MX tambah C. Dia lebih besar macam tadilah. Ni kamu kena ingat dekat graf. Kalau negatif MX tambah C, garisan dia akan berada dekat sini kan. Garisan dia akan berada dekat sini. Ni untuk Y sama dengan negatif MX tambah C. Okay, terusnya kita tengok. Ni pun sama juga. Macam tadi Y sama dengan H. Kat mana rantau atas, kat mana rantau bawah. Rantau atas untuk yang lebih besar. Rantau bawah untuk yang lebih kecil. Okay. Okay, ni nota. Untuk simbol yang lebih kecil daripada ataupun lebih besar daripada ni, titik dia berada, okay, kamu kena pasti tadi, titik dia perlu ada di rantau atas atau rantau bawah. Untuk yang lebih besar berada di rantau atas. Untuk yang lebih kecil dia berada di rantau bawah. Okay. Lepas tu, untuk lukis graf, kalau dia bagi soalan bagi simbol lebih besar atau lebih kecil, kamu kena melukis menggunakan garisan sempang. Apa garisan sempang? Bahasa kita panggil apa? Garisan sempang tu. Okay, bahasa kampung kita panggil dia garis putih-putih. Okay, ni garisan sempang. Okay, seterusnya tengok simbol ni pula. Kalau lebih besar atau sama dengan, ataupun lebih kecil atau sama dengan, sama tadi rantau tu kita kena pasti mana rantau atas, mana rantau bawah. Kalau lebih besar sama dengan dia guna rantau atas, lebih kecil atau sama dengan ni sama rantau bawah. Jadi untuk kita lukis graf ni, garis lurus dia kita kena guna garis padu. Ataupun kita garis penuh macam ni lah. Ni garis padu. Ni garis sempang. Kamu kena ingat kalau lebih kecil atau lebih besar ni, dia guna garisan sempang. Lebih besar atau sama dengan, dia guna garis padu. Okay, tengok contoh. Okay, contoh dia. Loretkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberi. Okay, kita tengok. Soalan A. Y lebih besar daripada 2/3X tambah 2. Okay, kita kena pasti dulu simbol dia. Simbol dia lebih besar. Kalau lebih besar, kita akan guna garisan sempang. Kita akan lukis garis sempang. Okay, kita lukis garis sempang. Lepas tu kita, okay, bila kita dah tahu ni, kita tengok. Dia nak lebih besar. Kita kena pasti kat mana rantau atas, kat mana rantau bawah. Okay, kita macam contoh yang nota garisan yang awal tadi tu. Kalau untuk Y, MX tambah C, sini adalah rantau atas di mana lebih besar dan sini adalah rantau bawah di mana yang lebih kecil. Jadi kita lorek sahaja. Tengok dia lebih besar. Jadi kawasan lorekan dia adalah di sini. Di sini kawasan lorekan dia di sini. Kamu lorek je. Kalau kamu garis panjang pun sampailah habis garisan kamu ni. Okay. Seterusnya contoh B. Y lebih kecil atau sama dengan X tolak 1. Jadi bila simbol sama dengan ni, kita guna dia garis padu. Kamu datang tadi kan? Kita cari dulu koordinat. Lepas koordinat, 2 koordinat baru kita buat satu garis lurus. Sama ada padu ataupun sempang, kita tengok. Kita tengok dia dekat ni lah sama yang dia bagi ni. Kat simbol tu. Allah sangat. Jadi kalau Y lebih kecil atau sama dengan X tolak 1. Tengok kat mana kawasan lorekan dia. Okay. Ni garisan MX tambah C. Okay. MX tambah C. MX tambah C. Jadi rantau kawasan sini adalah rantau atas di mana lebih besar. Okay, lebih besar. Di bawah sini adalah rantau bawah yang lebih
kecil. Jadi kita tengok sini, dia lebih kecil. Jadi kawasan lorekkan dia adalah di sini. Kamu lorek saja ni. Okay, ini adalah kawasan lorekkan dia. Okay. Sama jugalah macam ni. Yang C ni Y lebih kecil daripada 1. Kita tengok Y. Y sama dengan 1. Kita tengok sini nilai atas dah lebih besar. Iaitu 2, 3, 4. Jadi dia adalah rantau atas. Iaitu dia lebih besar. Kalau sini kita tengok negatif. Dia adalah rantau bawah. Jadi dia lebih kecil. Jadi dia nak Y lebih kecil daripada 1. Maka kawasan lorekkan dia berada di bawah sini. Kamu lorek je. Okay, faham kat sini? Faham? Faham. Okay, thank you. Seterusnya tengok contoh 6. Okay. Contoh 6, lukis graf dan lorek rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Kita tengok ketaksamaan dia, Y lebih besar atau sama dengan 2X tambah 3. Jadi apa yang kita kena buat? Kita cari dulu, kita tukarkan ketaksamaan ni jadi persamaan linear, iaitu Y sama dengan 2X tambah 3. Jadi kita buat satu jadual, iaitu nilai X ni Y. Okay. Untuk kamu nak cari ni, nilai X kamu boleh je pilih mana-mana nombor kamu nak. Tapi yang relevan lah, contoh kamu nak ambil negatif 1, 0, 1 atau 2. Kamu boleh letak mana-mana nombor. Okay, macam saya tiru contoh ni, saya ambil negatif 2. Jadi, negatif 2 ni kita akan ganti dalam nilai, dalam persamaan untuk dapat nilai Y. 2, negatif 2 tambah 3. Dapat apa? Kita tekan kalkulator. 2 darab negatif 2 tambah 3. Negatif 4 tambah 3. Jadi kita dapat negatif 1. 1. Okey, negatif 1. Jadi kita tulis kat sini. Okay, kita dapat koordinat yang pertama. Macam tadilah, kita perlu cari 2 koordinat untuk sudah memadai untuk kita dapat satu garisan lurus. Okay, yang kedua ni pula, saya ambil lah nilai X sama dengan 2. Jadi kita ganti dalam persamaan untuk dapatkan koordinat, untuk dapatkan titik Y. Y sama dengan 2 dengan 2 tambah 3. 2, 4 tambah 3, kita dapat 7. Okey, lepas kita dah dapat 2 koordinat ni, untuk kita garisan lurus, kalau pertama kita kena buat, kita plotkan dulu dekat mana titik-titik ni. Okay, contoh dari sini nampak titik dari sini adalah negatif 2, negatif 1. Koordinat sini adalah 2, negatif 7. Lepas kita dah plot, kita sambung saja garisan lurus. Dekat garisan kena ingat tau. Ni sebab persamaan dia lebih kecil atau sama dengan, kita guna garis padu. Kalau contoh Y lebih kecil 2X tambah 3, kita akan guna garisan sempang. Okay, nampak beza dekat sini? Okay, lepas dah dapat garisan tu, dia suruh kita lorek rantau. Okay, kita kena pasti rantau dulu. Kalau ni, kita tengok garisan dia, persamaan dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Kita tulis kat ni, garis lurus ni adalah persamaan bagi Y sama dengan 2, sama dengan lebih kecil atau sama dengan 2X tambah 3. Jadi kita tengok. Kalau kita tengok nota yang diberi tadi, kita kena pasti rantau dia dekat belah sini untuk persamaan mana kecerunan dia positif. Di sini adalah rantau atas ataupun dia lebih kawasan yang untuk lebih besar. Di sini adalah rantau bawah untuk yang lebih kecil. Jadi soalan dia bagi kawasan Y lebih kecil atau sama dengan 2X tambah 3. Maka kita lorekkan dia kawasan sini. Kita lorekkan dia. Ini adalah persamaan bagi kawasan Y lebih kecil atau sama dengan 2X tambah 3.
Okay, ada soalan? Kamu boleh tengoklah contoh-contoh yang lain tu. Okay, ada soalan tak? Untuk contoh 6A. Tak. Tak ada. Kita tengok contoh lagi satu, iaitu lukis graf dan lorek yang mewakili kesamaan berikut. Y lebih besar X sama dengan tambah 5. X sama dengan Y lebih besar X tambah 5. Apa yang tadilah kita buat dulu X, Y. Jadi kita lepas tu kita ambil satu persamaan ni, kita tukar dia jadi persamaan linear. X tambah 5 untuk kita dapat koordinat. Jadi kita tengok Y. Okey, contohnya saya pilih kosong. Okey, kita gantikan dalam persamaan Y sama dengan kosong tambah 5. Y sama dengan 5. Okay, kita dapat satu koordinat. Kita akan cari lagi satu koordinat. Sebab untuk dapat garis lurus kita memadai untuk 2 koordinat sahaja. Tu saya ambil pula X ni letak 5. Okey. Lepas tu kita gantikanlah dalam persamaan dia. Y sama dengan 5 tambah graf saya silap mana. Tengok contoh dia bagi. Okay, saya ambil sini negatif 5 lah sebab graf saya tak muat nak lukis besar. Kalau 10 dia akan lebih. Okay, saya ambil negatif 5. X sama dengan negatif 5 tambah 5. Negatif 5 tambah 5 kita dapat kosong. Di sini kosong. Okay, lepas kita dapat tu, macam biasa kita akan plotkan atas kertas graf mengikut titik yang diberi. Itu 0, 5 di sini. Koordinat yang kedua negatif 5, 0 di sini. Okey, lepas kita dapat tu kita buat satu garisan. Kenapa saya guna garis sempang? Sebab dia lebih besar daripada, dia tak ada apa sama dengan. Dia ada lebih besar daripada sahaja. Jadi kita guna garisan sempang. Jadi macam mana kita nak tahu rantau atas, rantau bawah? Dia sama juga tadi. Kita tengok kecenderungan dia adalah positif. Maka di kawasan atas ni adalah kawasan rantau atas ataupun diwakili simbol lebih besar. Di sini adalah rantau bawah diwakili simbol lebih kecil. Jadi kita boleh lorek lah. Tengok dia lebih besar. Jadi kawasan dia lorek kan ada di atas ini. Kita lorek je. Okey. Okey, itu saja. Okey, ada apa soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, kita akan buat satu aktiviti. Kita guna quizzes. Pernah guna kan? Sebab Cikgu Jamila selalu guna quizzes kan? Okey, saya akan bagi link. Kamu ada masa, dia tak sampai 10 minit tapi dia kurang dari 10 minit lah. Sebab ada 2 soalan, total ada 5 soalan. 3 soalan ni dalam masa 30 saat sahaja. 2 soalan saya bagi 3 minit untuk kamu kira-kira. Okey? Kamu jangan lupa kamu ada leaderboard . Siapa yang markah tinggi tu saya akan tambahlah markah nanti. Okay, saya stop sharing. Saya nak bagi link kat kamu. Okay, saya bagi link dekat ruangan chat boleh? Boleh. Okay, kamu boleh tekan link tu. Lepas tu kamu boleh tengok dekat saya present ni ada kod dia. Soalan dia simple saja. Okay. Ready? Okay.
siap ah? Ya. Dah siap. Okay, tengok siapa tinggi Tuan Dah Yim. siap. Boleh, boleh. Okay, tengok soalan mana yang ramai salah. Nombor 1. Soalan 3 pun 5. Soalan 4. Soalan. Okay. Soalan nombor 1. Berapakah jenis garis lurus yang terhasil? Kalau kita tengok dekat sini dia ada 1 mx tambah c. 1 negatif mx tambah c. Satu lagi y sama dengan h. Satu lagi x sama dengan k. Jadi dia ada berapa? 4 lah kan? Dia ada 4. Okay. Ni pun ada yang salah. Y tidak melebihi x. Jadi y dia lebih kurang daripada x. Y lebih kecil daripada x lah. Jadi jawapan dia sini. Ni pun ramai kira, kena kira ni. Okay, tak apa. Okey, seterusnya kesimpulan. Apa yang kita belajar hari ni? Hari ini kita belajar garis lurus lah. Y sama dengan mx tambah c. Okey, thank you. Lagi seorang saya nak Hazim. Ada Hazim? Ya, tengok. Okey, apa kita belajar hari ni, Hazim? Menentukan konjektor titik. Okey, ada juga. Okey. Okey, lagi. Tak apa lah. Okey, dengar suara saya? Okey. Okey, tu saja kelas kita pada hari ini. Saya kerja rumah saya hantar kat Telegram. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Oh, tak apa. Terima kasih, cikgu. Cikgu, Terima bye-bye. Terima kasih, cikgu. Bye-bye, cikgu. Okay, you Saya- bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Terima kasih, cikgu.